dan pulaknya tak boleh panggil kita orang mukmin sekiranya kalau kita tidak mengenali Allah Ta'ala. Jadi awal-awal ulama mengatakan awal-awal perkara yang diwajib di atas setiap mukallaf ialah ma'rifatullah. Awal-awal perkara yang diwajib di atas tiap-tiap orang mukallaf ialah ma'rifatullah, mengenali Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, fa'lam, kamu mesti kena yakin, katanya tiada Tuhan melainkan Allah. Fa'lam dengan bentukkan suruh, kita yakin. Fa'lam, yakin, hendak mengetahui dengan secara yakin kata la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Di sisi ayat itu menunjukkan bahawasanya kita mesti kena buat pengakuan bahawasanya Tuhan kita tak lain tak bukan ialah Allah Ta'ala, tiada yang lain. Tiada yang lain, Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala itu tidak ada. Dengan sebab tu ayat yang menunjukkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala tu banyak. Dan salah satu daripada ayatnya, ayat yang kita baca, selalu kita bacakan pada sembahyang. Wa ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, anna huwallahu ahad. Allah itu satu. Dengan merupanya Allah Ta'ala Tuhan kita ialah satu jua. Yang jadi Tuhan bagi kitanya ialah satu jua. Nah, maka apa tujuan daripada kita beriktikad bahwasanya apa selepas pada kita mengenali Allah Ta'ala, kita dah tahu bahwasanya kita ada Tuhan yang menjadikan kita. Dengan sebab Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, kita kena berusaha supaya kita yakin. Nah, dengan secara yakin katanya tiada Tuhan melainkan Allah. Mesti kena yakin. Maka apabila kita dah yakin Allah Ta'ala itu Tuhan kita tidak lain, nah, apabila kita dah yakin, maka timbullah satu perasaan kita mengesahkan Allah Ta'ala pada ibadat. Nah, dengan sebab apabila kita tahu katanya Allah itu Tuhan kita, tiada yang lain bersama dengannya, la syarika lahu, tiada kongsi yang baginya bagi Allah Ta'ala, maka di situ apabila kita dah kenal katanya kita ni ada Tuhan dan pulaknya Tuhan kita satu, maka mestilah kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebabnya tujuan daripada Allah Ta'ala menjadikan kita makhluk ini, hikmat Allah Ta'ala menjadikan kita dan jin juga untuk mengibadat kepada Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tiada menjadi oleh aku akan jin dan manusia itu illa liya'buduni, melainkan supaya jin dan manusia itu beribadat kepada aku. Itu hikmat daripada Allah Ta'ala menjadikan kita manusia dan Allah Ta'ala menjadikan jin untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tetapi apabila kita beribadat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman satu laginya, wa ma umiru, dan tiada disuruhkan kamu wahai jin dan manusia, kamu tidak diperintahkan illa malaikan liya'budullah, malaikan supaya beribadat kepada Allah Ta'ala mukhlisina lahuddin, ikhlas bagi Allah Ta'ala ad-din pada agama, pada ibadatnya. Jadi tujuan yang nak sebut di sini bahwasanya pertama kali yang diwajib di atas kitanya mengenali Allah Ta'ala. Maka kita nak boleh mengenali Allah Ta'ala, tak dapat tidak kita mengajikan sifat-sifat Dia. Yang selalu kita dah mengaji daripada sifat-sifat Allah Ta'ala, apa perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, apa perkara yang mustahil nak ada di Allah Ta'ala, apa perkara yang harus daripada Allah Ta'ala. Maka kesimpulannya apabila kita dah belajar benda tu, maka kita kenal Allah Ta'ala.
apabila kita kenal kata Allah itu Tuhan kita, Tuan kita, pengulu kita, kesedaran dah timbul. Apa kesedaran itu? Kita hamba mesti berkhidmat kepada Tuhan kita, Tuan kita. Khidmat kita kepada Tuan kita itu dengan secara mana? Dengan secara kita ibadat. Nah, khidmat kita kepada Tuhan kita, siapa dia Tuhan kita? Allah Ta'ala tadi. Dengan sebab dia menjadikan kita, dia memilikikan kita, kita khidmat kepada dia. Khidmat kita kepada dia sampai masa kita sembahyang, sampai masa kita puasa, sampai masa puasa kita puasa, sampai masa zakat kita keluarkan zakat, sampai masa kita ke Mekah buat haji dan umrah, kita pergi ke Mekah buat haji dan umrah, dan beberapa perkara yang ditutup oleh Allah Ta'ala dan perkara yang dilarang-larang oleh Allah Ta'ala daripada beberapa perkara. Itu apabila kita dah kenal bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan kita, tidak ada yang lain lagi pula dialah yang menjadikan kita, dialah yang memberi rezeki kepada kita, bahkan bukan rezeki saja yang dia bagi, segala keperluan kita Allah Ta'ala bagi semuanya. Segala keperluan kita bukan sekadar makanan saja. Nah, keperluan daripada pakaian, keperluan daripada tempat kediaman, keperluan daripada kenderaan, keperluan daripada teman-teman dalam hatinya, nah, keperluan daripada anak cucunya, nah, maka semua Allah Ta'ala bagi. Dan juga bukan sekadar dia membagikan keperluan itu saja kepada kita, dan juga dia mengelakkan daripada kita beberapa kemudaratan daripada kita. Nah, itu terhati di atas kita, sedar ke tidak bahawa Allah Ta'ala menjagakan kita. Mana tandanya? Kita pernah dengar ke tidak Allah Ta'ala hantarkan 2 malaikat nanti jaga badan kita, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, kan? Malaikat nanti jagakan kita. Itu Allah Ta'ala membangkitkan akan malaikat untuk nak menjagakan, mengawalkan badan kita. Tengok masa kita tidur, nah, semut tak masuk dalam telinga pun, nah, semut tak masuk dalam hidung pun, itu ada malaikat yang jaga. Itu siapa yang mengelakkan daripada kemudaratan daripada kita? Ialah Allah Ta'ala. Maka kita dah sedar bahwasanya kita nak boleh ada kita, dia yang menjadinya. Kita nak makan juga dia bagi, kita nak pakai pakaian juga dia bagi, kita nak menginap, nak mendiami, dia juga beri tempat kediamannya. Kita nak pergi ke mana, ke situ ke sini, dia juga beri kemudahan untuk mudah bagi kita. Kita berasa tak boleh duduk seorang-seorang diri, kita kena nak kepada berkeluarga, Allah Ta'ala bagi keluarga kepada kita. Maka nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka dengan sebab ada kesedaran kita dengan perkara itu, timbullah dalam hati kitanya nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Lagi pulanya sambil itu Allah Ta'ala pun ada perintah juga kita beribadat. Kalau jadi kebetulan dua-dua, kita pun dengan sebab ada kesedaran, kita pun nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Kebetulan Allah Ta'ala pun perintah kepada kita beribadat kepada dia. Kebetulan berjumpa. Nah, kita pun fikir macam mana saya nak ibadat, nak khidmat kepada pengulu saya. Nah, kebetulan pengulu kita Allah Ta'ala pun beritahu pada kita, kamu nak ibadat kepada kami dengan cara begini. Sehari semalam kamu semayang 5 kali. Nah, setahun sekali kamu puasa. Kalau kamu ada keperluan, ada kemampuan, pergilah buat haji dan umrah di Mekah, nah, dan sebagainya. Nah, itu kebetulan kalau kita kiranya, kita pun kalau Allah Ta'ala tidak perintahkan kita beramal ibadat, kita pun nak ibadat juga kepada Allah Ta'ala dengan sebab jaksa dia yang dia bagi kepada kita. Dan lagi pulanya pihak Allah Ta'ala perintahkan kita ibadat kepada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku tidak menjadikan jin dan manusia itu illa liya'buduni, malaikat untuk mereka itu mengibadat kepada aku. Itu hikmat Allah Ta'ala menjadikan.
Dan apabila kamu tu ibadat kepada Allah Ta'ala dengan sebab hikmat Allah Ta'ala buatkan kita dan jin untuk nak ibadat kepada dia, tapi cara kita nak amal ibadat itu wa ma umiru, dan tiada diperintahkan kamu illa liya'budullah, malaikan untuk ibadat kepada Allah Ta'ala mukhlisina lahuddin. Allah Ta'ala buatkan kita untuk ibadat, tapi ibadat tu dengan cara ikhlas. Nah, dengan secara ikhlas. Ikhlas itu hasil daripada pegangan kita bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Nah, dengan sebabnya kita pegangan tadi tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Ta'ala kita satu saja, kita ibadat kepada Tuhan yang satu saja, tidak ibadat kerana lain. Nah, kita tidak ibadat, kita tidak sembahyang melainkan kerana Allah, tidak dengan kerana lain. Walaupun kerana syurga Allah Ta'ala pun kita tak pandang juga. Nah, kita tidak memandang juga kepada syurga Allah Ta'ala. Kita semata-mata kita nak buat baik dengan Tuhan kita, walaupun dia tidak balas syurga kepada kita sekalipun, dengan sebab dia buat baik pada kita, dengan sebab dia Tuhan kita. Semacam kita anak, kalau kita ada kesedaran bahasa ayah kita berbudi sangat kepada kita ni, kita suka khidmat pada dia walaupun dia tak bagi harta kepada kita sekalipun. Takkan gitu kan? Nah, seorang anak apabila ada kesedaran terhadap dua ibu bapa dia, dia membantukan anak dia, kan ayah dia, dia khidmatkan ayah dia, dia sokongan kepada ayah dia walaupun ayah dia tak bagi apa sesuatu kepada dia sekalipun. Dengan sebab apa? Dengan sebab dalam hati ini dia kasih kepada ayah dia. Nah, ayah dia membelakan dia sehingga besar, Allah Ta'ala hantarkan dia mengaji sehingga dia boleh buat kerja yang hebat-hebat. Apabila ayah dia dah tua, dia membantukan ayah dia pula. Walaupun ayah dia tak ada harta nak membagi, tidak ada apa nak membalas kepada anak sekalipun, tapi anak itu tetap berkhidmat kepada ayah. Itu datang daripada mana? Daripada kesedaran, daripada hatinya bahwasanya kita ada ayah yang berjasa dengan kita. Itu kesedaran kita terhadap ayah kita. Apakah lebih lagi kita terhadap kita kepada Tuhan yang menjadikan kita. Nah, Tuhan yang menjadikan kita, apakah lagi? Nah, kita kalau kita tak pandangkan, memanglah Allah Ta'ala dah janji apabila dia kita ibadat, kita semayang, kita taat kepada dia, kita tak deraka pada dia, dia akan bagi syurga kepada kita. Memang itu dia dah janji. Tapi masa kita buat amal ibadat, jangan tilik kepada syurga itu. Nah, jangan tilik kepada syurga itu. Bahkan kita ibadat kerana apa? Lillahi ta'ala. Tengok dalam semayang kita kata lillah, bukan kerana syurga Allah. Kami semayang ini kerana Allah, betul-betul kerana Allah. Kita tak ubah katanya kerana syurga Allah, tak kata begitu dah kan. Kami semayang ini, aku semayang kerana Allah, betul-betul kerana Allah, bukan kerana syurga Allah. Nah, bukan kerana syurga Allah, bukan dia. Maka dengan sebab tu, nah, hasillah satu perkara yang dinamakan ikhlas. Itulah dinamakan ikhlas, maknanya kita ibadat kepada Allah Ta'ala betul-betul kerana Allah Ta'ala, tidak kerana lain, walaupun kerana syurga dia sekalipun. Tak betul lagi, kurang betul lagi. Nah, kerana Allah, betul-betul kerana Allah. Nah, kalau seperti kalau kita ingat kerana syurga Allah, macam kita kerja untuk nak duit gaji. Nah, jadi semacam tu, buat kerja setiap hari untuk pun nak gaji. Semayang untuk pun nak syurga, bukan sebab rindu kepada Allah tu, tidak. Jadi semacam. Nah, kita semayang kerana Allah, bukan kerana syurga Allah. Kalau kita kerja kerana tuan syarikat, bukan kerana gaji dia. Nah, tapi masalah kita kerja ni ikut kita lah, nak kerana gaji ke kerana dia ke, itu pulang sebab bukan masalah ibadat kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kita dengan Allah Ta'ala, sekiranya kalau kita ibadat kepada Allah Ta'ala memandangkan kepada syurga itu,
maknanya kita seolah kata kita sembahyang ni untuk nak ambil upah. Sembahyang nanti Tuhan bagi upahan kepada kita ialah syurga. Jadi nak kepada upahan gaji tadi, bukan nak kepada Allah Taala, itu tidak. Nah, dengan sebab tu Imam Ghazali mengatakan bahawasanya ikhlas itu ada dua. Nah, ikhlas itu ada dua. Yang pertamanya ikhlas pada amal, ikhlasul amali, ikhlas pada amal. Ikhlas pada amalan, dia katanya ikhlas pada amalan ini ialah iradatut taqarrubi ila Allah. Iradatut taqarrubi ila Allah, mengkanaki kerana nak mendekati kepada Allah Taala, kerana nak mendekati diri kita kepada Allah Taala. Dan juganya wa ta'zimu amrihi, dan membesarkan akan perintahan Allah Taala, membesarkan, menghormatkan akan perintahan Allah Taala terhadap kita. Dan satu perkara lagi ialah ijabatu da'watihi, ijabatu da'wati, menerima akan seruan Allah Taala. Tiga perkara, ikhlas pada amalan. Yang pertamanya ialah ikhlas pada amalan, berarti tiga perkara ialah yang pertamanya kita mengkandak kepada, mendekati kepada Allah Taala. Nak jadi kita ni orang Allah Taala. Nah, dekat kita dengan Allah Taala, bukan dekat semacam kita dekat gini, mana dekat pada peringkat. Nah, dekati kepada Allah Taala dengan sebab kita suka layan pada dia, kita ibadat kepada dia. Jadi seolah kitanya rapat dengan dia sangat. Nah, setiap hari pagi kita menyerukan nama dia, tengah hari kita menyerukan nama dia, petang kita menyerukan nama dia, malam kita menyerukan nama dia. Setiap masa kita menyerukan nama dia. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita duk baca semayang dengan duk menyerukan. Itu makna kita duk dekat dengan dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Start nak semayang apa dia? Allahu Akbar. Dah kita buat pengakuan, kata Allah Maha Besar, tidak ada yang lain nak lebih besar daripada Allah Taala, tidak ada. Kita baca Alhamdulillah, kita duk menyebut katanya puji-puji semua bagi Allah Ta'ala, tak ada kepujian yang lainnya. Semua kepujian itu milik bagi Allah Ta'ala semua. Itu maknanya kita duk sembahyang itu, kita duk mendekati kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya apabila kita ikhlas kepada buat amalan, maknanya kita buat amal itu kerana nak mendekati kepada Allah Ta'ala. Dan yang juga arti kata ikhlas pada amal itu ialah ta'zimu amri, membesarkan akan suruhan Allah Ta'ala, membesarkan, menghormatkan akan suruhan Allah Ta'ala. Menghormat macam mana? Apabila Allah Ta'ala perintah kepada kita, sekiranya kalau dalam hati kita ada kehormatan pada Allah Ta'ala, kita tidak meninggal sama sekali akan suruhan dia. Nah, tengok, kita apabila kita ada kehormatan dengan kepada siapa-siapa, apabila orang itu minta tolong daripada kita, apabila orang itu perintah kepada kita, kita tak langgar perintah dia sama sekali. Betul tak? Tetapi kalau sekiranya kalau dengan siapa-siapa, kalau orang itu kita tidak hormat kepada dia, kalau dia suruh kita, kita tak tunai pun suruhan dia. Nah, itu menunjuk katanya Allah Ta'ala suruh kita buat sembahyang, masa suruh kita mengerjakan sembahyang. Hormat tak kita akan suruhan dia? Membesar tak kita akan suruhan dia? Kalau kita membesarkan suruhan dia, kita malu, kita malu sangat kalau kita tak tunai. Nah, kita tak berpaling belakang daripada suruhan dia. Walaupun suruhan sunat sekalipun, kita tak berpaling belakang. Apabila dia suruh, kita buat. Itu menunjuk tengok kita apabila semayang, memang semayang, apabila Allah Ta'ala suruh semayang 5 waktu dengan secara wajib, kita semayang dah. Lagi pula Allah Ta'ala kata sebaik-baiknya kamu apabila semayang, kamu datanglah ke masjid berjemaah. Kita pun tunai juga. Nah, akan suruhan itu datang berjemaah ke masjid. Walaupun datang ke masjid berjemaah itu bukan wajib, jangan, bukan wajib, tapi kita tunai juga. Allah Ta'ala katanya apabila belum pada kamu nak semayang maghrib, kamu semayanglah dulu 2 rakaat qabliyah.
kita semayang juga. Dengar. Sudah semayang maghrib, Allah Ta'ala kata seelaknya sudah semayang maghrib, kamu semayanglah pula 2 rakaat, kita semayang juga. Apa tu? Menunjuk katanya kita menghormatkan perintahan Allah Ta'ala. Kita tak berani nak mengabaikan. Tak tergamak sekali kita nak meninggalkan suruhan dia, walaupun dia suruh dengan secara sunat sekalipun. Itu menunjuk katanya kita hormat kepada suruhan Allah Ta'ala, suruhan Allah Ta'ala. Kalau tidak, siapa yang tidak ada membesarkan, menghormatkan suruhan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, kamu mesti kena semayang. Kalau kamu tak semayang, nanti nak masuk syurga. Wak tak tahu ya dia. Padahal Allah Ta'ala tu siapa? Tuhan yang menjadikan dia. Allah Ta'ala suruh dia semayang, berani dia buat tak tahu. Itu merupakan orang yang tidak ada kesedaran. Orang yang tidak ada kesedaran katanya dia hamba Allah Ta'ala. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala meletakkan kita, mencapai kesedaran daripada di dalam hati kita. Lagi pulanya satu perkara menunjukkan ikhlas pada amalan ialah ijabatu da'wati, menerima akan seruan Allah Ta'ala. Ijabatu da'watihi, menerima akan, menunaikan, menerimakan akan seruan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, dah sampai masa kamu semayang zuhur. Ya, kami semayang. Apabila gelicir matahari, seolah Allah Ta'ala berfirman kepada kita, kata-kata, wahai hamba-Ku, dah sampai dah kamu beribadat dengan semayang zuhur. Kita pun dah tinggal dalam hati, kita nak semayang, kita nak tunai. Apabila masuk waktu asarnya, Allah Ta'ala suruh pula, wahai hamba-Ku, dah sampai masa pula kamu beribadat dengan semayang asar. Hingga seterusnya kita pun terima akan seruan itu, kita semayang. Apabila timur bulan Ramadan, apabila dilihatkan anak bulan Ramadan, Allah Ta'ala serukan kepada kita pulanya, wahai hamba-Ku, dah sampai masa kamu beribadat dengan ibadat puasa. Kita tunai. Apabila nak habis puasanya, wahai hamba-Ku, puasa dah nak habis. Apabila sampai masa, apabila seorang hamba itu mendapat 2 masa daripada bulan Ramadan, 1 juzuk daripada bulan Ramadan, 1 juzuk daripada bulan Syawal, maka kamu ni wajibkan zakat fitrah. Allah Ta'ala suruh juga kita berzakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Kita pun tunai. Selepas pada zakat fitrah, semayang raya, Allah Ta'ala katanya, selepas pada kamu berpuasa untuk nak syukur kepada Aku, yang mana beri hidayah pada kamu, boleh beri taufik pada kamu, boleh berpuasa sebulan penuhnya, kamu syukur dengan semayang raya. Kita pun semayang raya. Allah Ta'ala sedekah, kena sedekah, banyakkan sedekah, sebab kami banyakkan rezeki pada kamu pada hari raya, kepada kanak-kanak, kepada orang miskin. Kita pun sedekah. Itu merupakan apa dia? Kita menerimakan seruan Allah Ta'ala. Bulan Syawal kamu banyakkanlah puasa. Sekurang-kurangnya 6 hari kita pun tunai. Itu merupakan apabila kita ibadat kita tak ada kerana lain, kerana kita nak mendekati kepada Allah Ta'ala, kerana kita membesarkan menghormatkan suruhan Allah Ta'ala. Kita beribadat itu kerana nak terimakan seruan Allah Ta'ala. Itu maknanya kita dah ikhlas pada amalan kita. Bukan rupanya ini nak melawan ni. Rupanya rupa orang munafik, kalau dia semayang bukan nak mendekati kepada Allah Ta'ala. Tengok pada masa Nabi Muhammad itu, Abdullah ibn Ubay, Abdullah ibn Salul, dia semayang semacam sahabat-sahabat yang lain. Dia baca Quran, dia hadir tempat-tempat majlis pengajaran Nabi, dia semayang. Tapi semayang dia tu untuk apa? Untuk nak melepaskan daripada kena bunuh. Sebab pada masa tu siapa yang tak masuk Islam, mesti kena bayar cukai, bayar jizyah kepada orang Islam. Kalau tidak masuk Islam, kalau melawan ni Islam, dibunuh.
harta dia dirampas. Nah, maka dia nak melarikan dari diri dia daripada kena bunuh, harta dia dirampas. Nah, dia buat rupa sembahyang. Dia sembahyang. Sembahyang dia tu bukan nak mendekati kepada Allah Ta'ala untuk nak tipu-tipu, merupakan orang Islam saja. Bukan katanya kalau dia tak sembahyang nanti orang kata dia orang kafir pula. Kalau dia tak puasa nanti orang kata dia orang kafir, nanti tak boleh duduk dalam negeri Islam. Nanti harta dia dirampas. Nanti dia dibunuh. Nanti dia dijadikan hamba. Untuk nak mengekalkan nyawa dia, dia sembahyang. Untuk nak mengekalkan harta dia daripada dirampas, dia sembahyang. Bukan kerana mendekati kepada Allah Ta'ala. Nah, itu semuanya hasil daripada takdir lah. Nak boleh ikhlas kepada Allah Ta'ala pada amalan tadi tu, hasil daripada takdir, hasil daripada kita kemas bahawasanya tiada Tuhan malaikat Allah Ta'ala. Nah, kalau tak kemas, itu dia tak timbul sifat ikhlas pada amalan. Dan belaknya tak nak rajin buat amal ibadat. Kalau tak yakin penuh-penuh katanya tiada Tuhan malaikat Allah, Allah Ta'ala yang satu, Allah Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala menjadikan kita ni ialah untuk nak mengkhidmatkan dia. Kalau tak yakin benda ni, tidak suka orang itu ibadat. Dan satu laginya Imam Ghazali katanya ikhlas itu dua perkara. Yang pertama ikhlas pada amalan, yang keduanya ikhlas pada tutup pahala amalan. Ikhlas pada menutupkan akan pahala. Nah, ikhlas pada menuntut akan pahala, akan balasan. Nah, ikhlas pada menutupkan balasan daripada amalan. Maka Imam Ghazali katanya ikhlasus talabil ajri, ikhlas pada tutup akan pahala. Dia katanya iradatun naf'il akhirati bi'amalil khairi. Iradatun naf'il akhirati bi'amalil khairi. Iradatun naf'il khairi, kehendak kegunaan pada akhirat, kehendak nak ambil faedah pada akhirat. Dengan apa? Bi'amalil khairi, dengan amalan baik. Nah, dengan maknanya kita buat amalan baik, kita buat amalan taat pada dunia ini, kita sembahyang, kita puasa, kita infak, kita bersedekah, kita berzakat, kita ke haji, ke umrah. Nah, kita bernafkah kepada anak isteri kita dan macam-macam ibadat. Kita buat amal kebajikan itu tidak nak ambil guna faedah dianya pada dunia. Dengan mana seolah kata kita sembahyang, simpan di sisi Allah Ta'ala, simpan pahalanya di sisi Allah Ta'ala, simpan balasannya di sisi Allah Ta'ala. Kita puasa, simpankan balasan itu di sisi Allah Ta'ala. Nanti nak ambil akhirat esok, nak guna simpanan itu pada akhirat esok. Kita sembahyang, nak guna bila faedah pada sembahyang. Soalan kita sembahyang ni, kalau kita kiranya semacam kita buat kerja juga, kita buat kerja, tapi gaji kita ni kita tak ambil guna pada dunia. Nah, kita nanti guna pada akhirat esok. Nah, balasan daripada sembahyang, dia sembahyang ni ada balasan dia pada dunia, ada balasan pada akhirat. Nah, balasan pada dunia pun ada, balasan pada akhirat pun ada. Nah, balasan sembahyang pada akhirat ialah Allah Ta'ala bagi syurga, bagi beberapa nikmat kepada kita daripada akhirat esok. Nah, balasan pada dunia pun ada juga daripada sembahyang. Apa dia? Kepujian daripada mulut manusia. Nah, dapat kepujian, puji, orang ni rajin, orang ni kuat amat ibadat, orang ni kuat baca Quran, orang ni begitu, orang ni begini. Itu kepujian manusia. Dan kelebihan pada dunia, ketinggian pada dunia. Jadi kita sembahyang tujuan apa? Untuk nak dapat pujian orang akak bertangan pada kita. Jadi kita sembahyang, kita buat amal baik tu, gunanya ialah puji orang kepada kita. Kita baca Quran, tujuan apa? Nak puji, kata elok seorang ini baca Quran.
fasih dia baca Quran, rajin dia baca Quran. Jadi ibadat kita baca Quran tu kita ambil guna sekarang dah. Itu rupanya tidak ikhlas. Jadi apabila kita buat amal ibadat, jangan kita nak ambil guna ibadat, faedah daripada ibadat tu guna pada dunia. Faedah daripada kita semayang itu simpankanlah kita nanti guna pada akhirat. Dengan maknanya betul-betul kita buat amal tu kerana akhirat. Kerana akhirat, kita tak ambil faedah sama sekali. Kalau kita baca Quran, bukan nak faedah pada dunia. Dia ada faedah juga pada dunia tu. Tapi kita tak nak. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi, kita ambil, kita terima, kita syukur. Itu satu nikmat pula. Tapi jangan kita baca, kita ibadat itu kerana nak uji. Misalnya kita baca Quran cara kita, ya, kita baca Quran kerana Allah Ta'ala suruhkan kita baca kalam dia, kita pun baca. Kita pun baca tujuannya nak simpankan pahala itu pada nak ambil guna pahala tu pada akhirat. Tapi tiba-tiba manusia lain apabila dia dengar kita baca Quran tu, dia puji. Orang ni elok bacaan, orang ni fasih bacaan, orang ni rajin. Itu tapi kita tak ada nak benda tu. Itu tidak ada masalah. Itu tidak mengganggukan ikhlas kita. Jangan betul-betul kita baca ikhlas, kita baca Quran dah ingat dalam hati. Kalau tidak ada orang, kita tak baca. Kalau tidak ada orang lain, kita tidak baca. Nanti ada orang, baru kita baca. Kalau kita tak ada orang lain, kita tak sembahyang sunat. Itu maknanya kita ibadat tujuannya guna pada dunia, itu makna tidak ikhlas pada menuntut pahala. Maknanya kalau kita ibadat pada dunia ini, kita tunggu nak ambil guna faedah daripada buahan-buahan daripada ibadat kita pada akhirat. Itu ikhlas pada tutup apa dia? Tutup pahala, tutupkan guna pahala itu pada akhirat. Itu satu daripada ikhlas. Dengan sebab itu Ibn Atha'illah As-Sakandari dia cuba nak membayangkan kepada kita bahwasanya cara kita amal ibadat ni mesti kena berikhlas. Kena berikhlas. Dia ada tanda dia. Dia katanya min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Dia katanya min alamati al-i'timad 'ala al-amali, setengah daripada tanda-tanda seorang itu bergantung di atas amalan ialah nuqsanur raja', kurang harapan, 'inda wujudiz zalali, ketika ada kesalahan, kesilapan. Apa maksudnya? Dia satu perkara yang jadi keaiban bagi kita orang ahli ibadat. Satu perkara yang jadi keaiban bagi kita semua yang agak kata kita ni ahli ibadat, orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala, yang kita katanya kita ni al-abid, orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Apabila kita ibadat kepada Allah Ta'ala, mesti kena berikhlas macam tadi. Semacam tadinya kita kena ikhlas, ialah betul-betul kita ibadat tu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana itu, kerana ini, tidak. Maka apabila kita buat amal itu, jangan kita taruhkan harap kita kepada amalan kita. Dengan maknanya, apabila kita amal ibadat, jangan harap kata ibadat kita inilah boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Jangan kita harap gitu. Semayang kita inilah boleh memasukkan kita dalam syurga. Kita i'tikaf dalam masjid inilah boleh memasukkan kita dalam syurga. Kita baca Quran inilah boleh memasukkan, menikmatkan kita dalam syurga. Kita baca hizib, kita baca wirid-wirid, kita berzikir, inilah menekatkan peringkat kita dalam syurga. Kita harap pada amalan. Itu satu kecacatan di dalam amal ibadat. Sebab kata tadi, apabila kamu ibadat, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, bersihkan daripada sifat-sifat yang tak eloknya.
Jangan nak katanya aku semayang banyak nanti alhamdulillah lah, insya-Allah lah syurga yang ketujuh lah. Dia kata begitu, mengikut dengan saya semayang sekarang ni, mengikut dengan Quran yang saya baca semenjak dulu tu, dah beratus-beratus kali khatam dia, insya-Allah lah syurga yang ketujuh lah. Tekad yang ketujuh, duk angan-angan gitu tu, makna dia bergantung sangat dengan amalan dia. Dia dah hitung sehari semayang 5 waktu, sehari 5 waktu berjemaah. Nah, satu waktu semayang berjemaah 20 ganjaran. Satu hari 27 pukul 5. Lepas tu dalam seminggu berapa, dalam sebulan berapa, dalam setahun berapa. Dia kira katanya dah peringkat tinggi dah dalam syurga ni. Tu dia kira gitu. Maknanya dia bergantung dengan amalan dia untuk nak dapatkan pahala pada akhirat tu, dia bergantung dengan amalan dia. Nah, itu cacatan pada amal ibadat. Sebab kita apabila amal ibadat semacam tadi, jangan tumpu kepada nikmat Allah Ta'ala. Nah, sebab kita ibadat kerana betul-betul pada Allah Ta'ala. Maka sekiranya kalau ada sifat gitu, ya ada tanda. Kata kita nak tahu kata kita ni bergantung di atas amal ibadat ke, bergantung di atas amal ibadat ke, kita ibadat itu betul-betul pada Allah Ta'ala. Dia ada alamat dia. Sebab tu Ibn Athaillah As-Sakandari dia kata min alamati, setengah daripada tanda-tanda, setengah pada alamat ala i'timad alal amali. Tanda kata seorang itu dia buat amal serta dia bergantung dengan amalan dia pada nak dapatkan pahala syurga. Setengah pada alamatnya, tandanya nuqsanur raja'i, kurang oleh harapan, putus harapan. Putus harapan dia, putus harapan pada nak masuk syurga Allah Ta'ala, habis harapan dia pada nak masuk syurga Allah Ta'ala, tidak ada harapan dia, habis angan-angan dia pada nak boleh masuk syurga Allah Ta'ala, habis angan-angan dia pada nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Bila putus harapan tu inda wujudiz zalali, ketika ada berlaku maksiat pada dia. Artinya diisi berlaku maksiat atau diisi berlaku kelalaian daripada dia. Dengan maknanya, dengan sebab orang ini dia semayang dia ingat kata semayang dia ni lah boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Dia tak mengerjakan maksiat. Dia kata aku ni tak pernah buat maksiat, kami dah lepas pada neraka. Dia bergantung pada amalan dia. Kata saya tak pernah buat maksiat. Kalau pernah buat pun kami dah taubat semua. Jadi kesalahan tidak ada pada diri kami, dia katanya, kami tak akan masuk neraka pada sama sekali. Lepas tu dia dah kaji, tak masuk neraka ni ke mana tempat pula? Dah ada syurga dah kan. Dengan sebab kami tak pernah buat maksiat, kesalahan dulu-dulu pun kami dah taubat semua, amalan pun kami banyak amal, syurga itu Quran pun kami banyak baca, zikir pun banyak, sembahyang Jumaat tak pernah putus, tak pernah tinggalnya, syurga dah dia. Tetapi apabila dia dah hitung gitu, tetapi kalau berlaku maksiat, satu harinya dia berlaku bercuri ke, berlaku berzina ke, berlaku perkara maksiat, artinya satu ketika jadi lalai dia daripada amal ibadat. Jadi lalai. Yang selalu boleh semayang Jumaat, sekarang tak boleh semayang Jumaat. Sekarang dulu setiap pagi, setiap masa boleh semayang, boleh baca Quran. Sekarang tak boleh baca Quran sebab ada kelalaian dan sebagainya. Jadi ada kelalaian daripada dia, tak boleh dia nak buatkan amal ibadat dia. Dan juga artinya ada berlaku maksiat. Apabila ada kelalaian dia, apabila berlaku maksiat pada dia, dia selalu putus harapan daripada nak dapat masuk syurga Allah Ta'ala, putus harapan daripada rahmat Allah Ta'ala, putus harapan daripada keampunan Allah Ta'ala. Sebab dulu dia dah target, dah siap. Kami tak pernah buat maksiat. Kalau buat maksiat sikit-sikit pun kami dah taubat. Amal ibadat tak pernah tinggal. Banyak sangat yang kami buat ibadat. Syurga tentu kami. Tapi apabila berlaku sekali jatuh dalam maksiat, dia pun selalu tak ada jalan dah kami nak masuk syurga, mesti dah neraka. Sebab apa? Sebab buat maksiat.
Neraka dah saya sebab apa? Sebab berlaku zina. Nah, tak ada jalan dah masuk neraka. Apabila masuk neraka tak ada jalan dah nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab ada berlaku kesalahan. Dengan sebab apa artinya? Dia ingat kata dia ni kuat amal ibadat, sambil kuat amal ibadat tu ingat kata syurga tentu dah dia ni. Tapi satu hari Allah Ta'ala melalaikan dia. Tak dapat nak semayang berjemaah, tak dapat nak hadir kuliah, tak dapat nak baca Quran, tak ada masa nak, tak jadi nak berzikir, nak apa semua tak jadi. Dia selalu putus harapan, tak ada jalan, nak dapat peringkat yang tinggi pada syurga, jadi malas begini. Itu tanda kata orang itu gantung di amalan. Itu sekiranya kalau ada begitu, mesti kita buangkan daripada hati kita. Nah, asal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sambung daripada tadi. Jadi maknanya maksudnya apabila kita buat amal ibadat itu, sepatut bagi kitanya jangan taruh harapan, jangan berpegang dengan amalan yang kita buat itu. Nah, bahasanya apabila kita amal ibadat itu, jangan kita ingat kepada syurga ke, jangan ingat kepada untuk nak mendapat masuk syurga, jangan ingat katanya nak boleh mengelak daripada neraka. Nah, itu bukan kerjaan kita. Masuk syurga, melepas daripada syurga, daripada neraka, itu bukan kerjaan kita. Kerjaan kita, habuan kitanya, tugasan kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Nah, lepas daripada syurga, lepas daripada neraka, masuk syurga, itu kerjaan Allah Ta'ala. Itu kita serah kepada dia. Dia tak zalim kepada hamba dia. Nah, dia Allah Ta'ala tak menzalimkan hamba dia. Apabila tentu dah begitu Allah Ta'ala, apabila kita taat kepada dia, dia tak memasukkan neraka lah kita ni. Nah, dia tak zalim. Nah, dia tak zalim. Dia apabila dia dah janji siapa dia buat amal ibadat, taat, akan bagi syurga. Nah, siapa diraka akan masuk ke dalam neraka. Dah janji dah begitu, kita jangan ada bimbang sangat benda tu. Nah, apabila kita ibadat, jangan pandang pada syurga. Memang Allah Ta'ala bagi syurga, tapi kita tak pandang benda tu. Soalnya sekiranya kalau Allah Ta'ala tak bagi syurga kepada kita, kalau kita semayang, kalau tak kerana Allah Ta'ala tak, kalau Allah Ta'ala tak bagi syurga pun kita semayang. Nah, sebab kita katanya dia tu Tuhan kita. Nah, apabila gitu, maknanya sepatutnya apabila kita amal ibadat itu, jangan kita harap kepada amalan kita. Nah, dan apabila kita apabila berlaku maksiat daripada kita sekalipun, berlaku kesilapan, berlaku kesalahan, berlaku lalai daripada kita, jangan kita putuskan daripada harapan, jangan putus harapan kita daripada rahmat Allah Ta'ala. Teruskanlah. Nah, dengan sebab kita bukan orang maksum. Nah, dengan sebab kita bukan orang maksum, nabi, rasul, mereka orang maksum, tak berlaku dalam maksiat. Kita orang manusia yang biasa, boleh mungkin jatuh dalam maksiat, mungkin satu hari dia rasa lemah, dia lalai daripada amal ibadat. Sekiranya kalau berlaku jatuh seorang, mana-mana seorang di dalam maksiat, jangan dia selalu memutuskan daripada harapan daripada rahmat Allah Ta'ala. Taubat, dia teruskan. Nah, jangan kata apabila satu dia semayang tak tinggal satu hari, kita tinggal semayangnya. Nah, dia berkawan dengan orang tak semayang, dia pun tak semayang. Apabila dia tak semayang tu, jadi putus. Semakin sehari, semakin tinggal, semakin banyak semayang yang dia tinggal. Dengan sebab apa? Dengan sebab apabila berlaku maksiat boleh sekali, dia akan kurang hak amalan dia. Sebab apa? Sebab dia putus harapan. Dia tak ada jalan dah kami nak dekat dengan Allah Ta'ala, sebab kami tak semayang 2 hari dah ni. Nah, tak ada harapan dah nak dapat syurga yang tinggi-tinggi, sebab kami tak semayang sebulan. Nah, sebab ada berlaku curi, kami ada curi barang orang banyak pada hari ni. Tak ada jalan dah nak masuk syurga. Itu jangan putus harapan. Nah, walaupun kita
walaupun seorang itu ada berlaku maksiat, taubat. Nah, taubat dan terus atas habuan-habuan agama dia, amalan-amalan dia yang dia selalu dia buat. Yang berlaku maksiat, agaknya berlaku maksiat itu tidak boleh mengganggukan, tidak boleh memundurkan, tidak boleh mengurangkan amal ibadat dia. Nah, walaupun berlaku kelalaian sehari dua, dia dalam kelalaian dengan sebab dia berkawan dengan orang yang lalai sampai ke dia ni. Nah, dia pun lalai, tetapi apabila dia kembali pada rumah, kembali kepada amal ibadat balik. Nah, jangan katanya sehari dua yang lepas, sehari dua hari yang lepas dia lalai, tak ada nak buat amal ibadat, lalai sehingga sampai ke bila-bila tu jangan. Nah, itu usaha kita buat begitu. Sebabnya supaya kita dapat lepas daripada katanya kita bergantung di atas amalan. Nah, itu merupakan salah satu daripada rupa tidak berikhlas kita kepada Allah Ta'ala. Nah, dan sikit lagi, dan nak tambah sikit lagi munasabah baca kataan Ibn Atha'illah As-Sakandari tadi. Sebenarnya yang baca tadi itu adalah kitab Al-Hikam. Nah, kitab hikam bagi Ibn Atha'illah As-Sakandari. Apa dia yang kata tadi? Min alamati al-i'timadi, min alamati al-i'timad 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudil zalali. Nah, dan seperti lalu satu dua hikmat lagi. Nah, cuba kita dengar ya, untuk munasabah dengan kita sekarang. Dia kata iradatukat tajridah ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. Dan satu laginya iradatuka al asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi. Inhitatun anil himmatil aliyyati. Maksudnya idza iradatuka at-tajridah, dia kita ni kalau kita penuh benar-benar betul-betul i'tikad bahwasanya Allah Taala satu. Nah, segala perbuatan segala perbuatan tu datang daripada Allah Taala semua. Nah, kita berlaku, kita berjalan hari-hari yang berlaku pada kita ni mengikut kehendak Allah. Nah, mengikut kehendak Allah. Maka keadaan kita manusia ada dua kelakuan. Setengah daripada golongan manusia Allah Ta'ala bagi kepada dia peluang kosong daripada kerjaan-kerjaan. Setengah daripada manusianya Allah Ta'ala letak di dalam tangan dianya kerjaan-kerjaan lagi. Mana mudah katanya mesti duduk dalam kena buat kerja lagi, dalam keadaan kena bekerja lagi. Setengah orang tu Allah Ta'ala dah mengkosongkan daripada kerjaan. Nah, itu munasabah dengan keadaan kita sekarangnya. Nah, setengah-setengah daripada golongan manusia, lebih-lebih lagi yang muda-muda, nah, Allah Ta'ala letak dalam tangan dia tu beberapa tanggungjawab, nah, beberapa kerjaan-kerjaan lagi. Setengah daripada setengah daripada golongan manusia Allah Ta'ala dah membuangkan daripada diri dia akan kerjaan dan bertanggungjawab akan segala tanggungjawabnya. Nah, maka sekiranya kalau Allah Ta'ala letakkan kepada kita akan tanggungjawab, nah, mesti kita kena ikut kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mengkosongkan daripada kita akan tanggungjawab akan kerjaan, kita juga kena kehendak Allah, mengikut kehendak Allah Ta'ala. Nah, maka di sini Ibn Atha'illah yang mengatakan iradatuka at-tajridah, kehendak engkau akan mengkosongkan. Nah, kehendak engkau ingin diri engkau, ingin oleh nafsu engkau, ingin oleh diri engkau, at-tajridah akan kosongkan. Kosong, nah, kosong daripada kerjaan, daripada tugasan, daripada tanggungjawab. Kita ingin duk fikir katanya kalau kami berhenti kerja, kalau kami teruskan dalam sembahyang, dalam puasa, dalam zikir, tak payah buat kerja. Nah, tapi ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi, serta Allah Ta'ala meletakkan akan dikau itu pada sebab-sebab,
Sebab maknanya sebab untuk nak mendapatkan rezeki lagi. Jadi Allah Ta'ala letakkan kita di dalam keadaan kena berhijrah lagi. Sebab kena nafkah anak isteri, anak masih sekolah lagi, anak masih mengaji lagi, isteri kita kena nafkah lagi, beberapa tugasan-tugasan yang perlu kita kena tunaikan. Nah, banyak kerja-kerja yang kita kena buat lagi pada masa kita muda. Nah, untuk nak bekal makan pada masa tua, sama tahu kita nak pencen tu, sekarang kita kena kerja dulu. Kita kena sanggakan anak kita belajar dan nafkahkan isteri kita. Banyak lagi perkara yang kita kena buat, tugasan. Nah, misalnya kata seorang ini Allah Ta'ala letakkan dia tu jadi orang yang kena jaga urusan masjid, kena jaga urusan tu, urusan ni, urusan kampung, urusan negerinya. Nah, Allah Ta'ala letak kepada tangan dia. Maka apabila Allah Ta'ala milihkan dia, letakkan dia kepada kena buat kerja, kena ada tugasan, kena ada jawatan, nah, kena ada tanggungjawab, tetapi dia memikirkan bahawa ingin nak mengkosongkan daripada benda tu, untuk nak tumpu kepada amal ibadat. Padahal Allah Ta'ala letak dia untuk kata seolah katanya kamu kena kerja lagi, kamu kena ambil tanggungjawab lagi, kamu kena ambil tugasan lagi. Nah, tapi kita fikir nak mengkosongkan daripada benda tu, maka hukumnya itu minasyahwatil khafiyyati, itu mengikut nafsu lagi, itu daripada nafsu yang sembunyi. Mana kita ikut nafsu lagi. Nah, dengan sebab apa boleh perkataannya kita ikut nafsu? Dengan sebab kita tidak mengkandak, tidak menjalani kepada kehendak Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala letakkan jawatan pada kita, tugasan tanggungjawab pada kita terhadap anak isteri kita lagi. Nah, kita kena nafkah apa dia, banyak perkara lagi atas tangan kita ini. Nah, kita kena terima benda tu. Nah, apa tu mana tandanya? Tapi dia ada tanda. Kata kita ni Allah Ta'ala bagi kena kerja lagi. Satunya, satunya kalau kita nak tahu katanya Allah Ta'ala letak katanya kita kena buat kerja, kena ambil tugasan lagi, kena ambil tanggungjawab laginya. Kalau kita bekerja tidak mengganggukan amal ibadat kita. Nah, kalau kita buat kerja, kalau kita buat kerja itu kerjaan yang kita dak buat, yang kita menanggung, yang kita memikul, yang kita bertanggungjawab sekarang itu tidak mengganggukan amal ibadat kita. Semayang kita boleh semayang. Nah, semayang Jumaat kita boleh semayang Jumaat. Nah, nak datang kuliah kita boleh datang kuliah. Nak baca Quran sekadar kemampuan kita boleh kita baca. Dalam sambil kita dalam bekerja itu boleh kita buat amal ibadat. Itu menunjuk katanya Allah Ta'ala letakkan kita kerja lagi. Dengan sebabnya kalau seolah katanya kalau kita tak bekerja, siapa nak sanggakan anak kita belajarnya? Siapa dia nak nafkahkan isteri kitanya? Sekiranya kalau kita tak kerja, mananya kita nak makannya? Pada hati kita tak boleh nak sabar. Kita tak boleh nak sabar di atas tidak ada pitih, tidak ada rezeki kalau kita tak kerja. Kalau kita tak kerja, tak boleh nak pakai kereta, nak pergi ke sana, tak boleh nak berjalan kaki, tak tahan nak berjalan kaki, nak naik bas pergi ke mana-mana, naik bas tu tak munasabah dengan peringkat kitanya, dengan maruah kitanya misalnya. Kita kena jaga juga maruah dah kan. Ke mana-mana naik bas, ke mana-mana berjalan kaki perlu tu tak munasabah dengan maruah kita. Kena bekerja, kena ada pitih, kena beli kenderaan. Nak beli kenderaan kena buat kerja. Nak sanggakan akan anak kita, nak bantukan anak kita belajar, kita kena ada duit. Misalnya katanya kita kalau seorang itu jadi penghulu kampung, kalau kita letak jawatan, siapa nak membantaukan kampung kita, siapa dia nak memajukan kampung tempat kita. Itu menunjuk kata Allah Ta'ala letakkan kita dalam jawatan lagi. Tapi dalam keadaan Allah Ta'ala letakkan kita dalam jawatan, dalam kerjaan itu tak mengurangkan kita daripada amal ibadat. Boleh lagi. Itu menunjuk kata Allah Ta'ala bagi kita buat kerja. Gitu juga tanggungjawab kitanya. Misalnya kita katanya kita ni bertanggungjawab apabila kita balik kerja kita daripada satu tempat, Allah Ta'ala suruh lagi kita kena beri layanan kepada anak isteri kita kan. Sudah buat kerja kena bagi layanan yang baik pada anak isteri kita.
Tapi kalau kita fikirnya apabila balik kerja kita tak nak padu dah kepada anak isteri, nak terus masuk keluar dalam bilik dia, dia dah kita dah. Tak ada nak buat kasih sayang pada anak kita. Nah, balik kerja sifat-sifat mani pun masuk bilik terus ibadat terus. Nah, anak isteri mana dia ke mana ikut dia lah. Nah, itu Ibn Sakandariyah, Ibn Athaillah As-Sakaniyah katanya itu minasyahwatil khafiyati. Itu setengah pada alamat orang itu mengikut hawa nafsu. Nah, sebab apa? Sebab ia tidak mengikutkan kemudahan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tapi, kita kena ingat begitulah, bahasa tandanya sekiranya kalau Allah Ta'ala letakkan kita kena ambil pekerjaan laginya, tapi dalam sambil kita bekerja itu tak mengganggukan amat ibadat. Tetapi sebaliknya kalau kita buat kerja Allah tak dan nak buat amal ibadat. Nak tengok orang lain kalau kerja boleh buat amal ibadat. Kita kalau kerja kita ni tak ada nak semaya Jumaat, tak ada nak baca Quran, tak ada nak berzikir, tak ada segala-galanya. Semayang-semayang tu pun terkadang boleh semayang, terkadang tak boleh semayang. Itu menunjuk kata Allah Ta'ala suruh kita berhenti daripada kerja tu. Cari lain. Sekiranya kalau jadi begitu. Maka sekiranya jadi tadi kita ambil dengan secara ringkasannya, iradatuka at-tajridah, kanda engkau mengkosongkan daripada pekerjaan. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, serta Allah kandak nak meletakkan kita pada kena buat kerja, kena ambil sebab lagi. Sebab bagi nak dapat rezeki, sebab bagi nak tadbiran tadi tu, nak lacak pekerjaan kampung ke masalah, Allah Ta'ala letakkan kita pada kena mengambil sebab. Tapi kita nak kosong. Itu minasyahwati, daripada hawa nafsu. Al-khafiyah, yang sembunyi. Sebab apa boleh panggil syahwat? Sebab apa panggil syahwat yang sembunyi? Itu nampak zahirnya elok lah. Nak berhenti kerja tu, nak semayang, nak puasa, nak betul-betul nak tumpu pada semayang dah kan. Elok lah. Kalau orang mai tanya macam mana pendapatnya, kami nak berhenti daripada kerja terus, nak tumpu pada semayang. Pagi nak semayang, tak nak buat kerja dah. Pagi, petang, siang, malam nak ibadat. Itu maknanya kita mengikut syahwat kita. Kita mengikut syahwat kita, bukan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Tengok pada zahir comel, eloklah nak berhenti kerja dunia ni, nak buat amal ibadat. Tapi yang sebenarnya itu mengikut syahwat. Apabila balik ke rumah tak nak layan pada anak isteri, nak tumpu pada amal ibadat. Tengok pada zahir comel, orang ni bagus, tumpu pada ibadat, tak padu kepada yang lain. Tapi padahalnya Allah Ta'ala letak kata kita kena ambil, kena beri layanan yang baik pada anak isteri lagi, kita kena layan. Itu caranya. Dan satu laginya, iradatuka al-asbaba ma'ak iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Dengan secara ringkasnya, iradatuka al-asbaba, kandak kita, kandak oleh engkau akan ambil sebab nak buat kerja lagi. Kita nak buat kerja, nak ambil tugasan, nak ambil jawatan lagi. Ma'a iqamatillahi, serta mendiri oleh Allah Ta'ala akan dikau fit tajridi, pada mengkosongkan. Allah Ta'ala dah beri peluang pada kita, kita pecen dah pada kerja. Kita dah berhenti dah. Kalau katanya kita jadi penghulu kampung, penghulu tempatan pun, ada orang lain boleh buat ganti pada kita, lebih baik pada kita lagi. Kalau kita tak ambil tugasan di sini, orang lain pun ada ambil dah, boleh ambil dah. Kalau kita tak ambil jawatan penghulu kampung ke masalah, orang lain dah boleh ambil. Lepas orang lain pun boleh buat semacam kita buat juga. Boleh jaga Islam semacam kita jaga juga. Itu menunjuk katanya Allah Ta'ala nak mengkosongkan kita. Nak mengkosongkan kita daripada bertanggungjawab, bekerja dan sebagainya. Dengan sebabnya kita kata dah sampai masa tengok baliknya Allah Ta'ala nak alamat kita mudah nampaknya, Allah Ta'ala bagi pecen kepada kita dah kan. Lagi pulanya apabila kita pecen itu, kalau kita tak buat kerja, rezeki boleh dimakan lagi. Kita pun tidak katanya apabila tak kerja, isteri pun kalau kita tak kerja, isteri pun dah ada nak makan dah.
Nah, anak kita dah semua dah boleh buat kerja semua dah. Nah, tak kena ada nafkah pada isteri kita dah. Kita tak payah nafkah kepada anak kita dah. Nah, segala jawatan segala perkaranya dah ringan dah daripada tubuh kitanya. Nah, itu menunjuk kata Allah Taala nak mengkosongkan kita daripada kerjaan, daripada tanggungjawab. Tapi sekiranya kalau orang tu nak kerja lagi, padahal Allah Ta'ala dah buangkan kerjaan daripada diri dia untuk nak, seolah katanya Allah Ta'ala memenuhkan pada peluang pada dia untuk nak amal ibadat. Tapi dia suka nak cuba nak buat kerja lagi, cuba nak ambil tugasan lagi, cuba nak ambil jawatan yang menyibukkan dia daripada amal ibadat lagi. Itu maknanya inhitatun anil himmatil aliyati. Itu jatuh rendah, jatuh daripada himmah yang tinggi. Seolah kata duduk tempat tinggi, jatuh ke bawah. Dia duduk tempat rendah, tempat yang tidak tinggi. Itu nah. Itu satu panduan yang disebut oleh Ibn Athaillah. Kita kena tengok kelakuan kita. Sekiranya kalau Allah Ta'ala mengkosongkan kita daripada pekerjaan, tengok adalah tandanya kalau kita tak buat kerja pun kita dah ada rezeki dah, ada boleh makan dah. Daripada kita pun tak ada tanggungjawab. Kalau ada tanggungjawab pun orang lain dah boleh ambil ganti daripada kita ni. Nah, kalau kita ada syarikat, ada apa, kita boleh serah kepada anak kita, dah boleh ganti daripada kita. Nah, kita katanya kalau kita tak, kalau kita berhenti pun, kalau kita letak tangan kita, Allah, anak kita tu boleh ganti daripada kita ni. Nah, tak ada masalahnya. Itu menunjuk kata Allah Ta'ala nak suruh kita berhenti, nak suruh kita tumpu kepada amal ibadat. Nah, itunya. Sekiranya kalau begitu, maka berhentilah kita daripada kerjaan tadi tu. Nah, terus kita kepada amal ibadat. Sekiranya kalau kita nak buat kerja lagi tu, masalah katanya kita duduk tempat tinggi dah, suka nak duduk ke bawahnya. Nah, duduk tempat bersih, suka nak ambil tempat yang tak bersih. Nah, itu jatuh daripada peringkat yang tinggi. Nah, itunya. Tapi sekiranya kalau Allah Ta'ala letak kata kita jenis kena buat kerjaan lagi, kena ambil tugasan, kena kerjaan lagi, jangan kita tinggalkan tugasan itu, jangan kita tinggalkan kerjaan itu. Nah, sekiranya kerjaan itu tidak mengganggukan amal ibadat kita. Nah, maka itu semuanya dan sebut tadi itu daripada sakutan kita yakin dengan Allah Ta'ala. Kita yakin kata Allah Ta'ala itu Tuhan kita semuanya. Nah, maka sekadar itu. Nah, agaknya masa yang panjang. Sekiranya ada kesilapan, sekiranya ada kecacatan, harap ingin sangatnya cucu air kemaafan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.